diingatkan untuk sentiasa menjaga adab dan menutup aurat sepanjang kuliah berlangsung. Kepada mereka yang berkeinginan untuk mengajukan sebarang soalan adalah diminta untuk menunggu di penghujung kuliah, iaitu di sesi soal jawab atau pada bila mana ustazah membuka ruang untuk bertanya. Kerjasama semua sangatlah diharapkan bagi membolehkan majlis ini berjalan dengan sempurna, insya-Allah. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita melafazkan umum kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustazah Wanjah. Kita niatkan dan hadiahkan pahalanya buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan sahabat-sahabat baginda, juga buat orang tua kita, serta seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada yang masih hidup maupun yang telah pergi. Dan semoga majlis ini juga akan mendapat keberkatan daripadanya juga. Ila hadratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan Ustazah. إلى حضرة النبي مصطفى أسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang berhormat Al-Fadilah Ustazah Wanjah Senapi, yang bersama tim pengurusan Kemenur Iman yang dipimpin oleh Puan Rosniati Mansur, yang dihormati lagi dikasihi perjemaah muslimin muslimat yang sudah hadir mengimarkan Taman Ilmu Taman Depan Syurga Kemenur Iman pada malam ini. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan majlis ini dengan mempersilakan Al-Fadil Ustazah Wanjah untuk menyampaikan kuliah Isya. Dengan segala hormat, dipersilakan Ustazah. Terima kasih pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwana nal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli waqtin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wadakhinan jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan ya Karim, kurniakanlah pada kami semua dengan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barakah dan amalan yang diterima. Turunkanlah kami semua di tempat yang penuh barakah ya Rabb. Kami mohon kepadamu, jadilah pagi petang ini, malam ini, segalanya memberi manfaat kepada kami semua ya Rabb. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi sallallahu baraka salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama sebelum nak mula tu nak tanya dulu suara daripada Mekah ni dengar clear tak? Dekat sana. Ya, Ustazah. Oh real, insya-Allah mudah-mudahan dengan kebaikan dekat Masjidil Haram kita semua dapat kebaikan insya-Allah. Okay, tajuk kita hari ni jangan pernah berhenti berdoa. Tadi betul-betul dekat Kaabah tadi masa lepas pada solat fardu subuh pagi tadi ada beberapa orang lah yang tanya. Jadi bila ditanya hari tadi, bila Puan Nuraini tanya nak tajuk apa, terintahlah Kak Wan. Sebab ada kena tema tadi, jangan berhenti berdoa. Ya. Sebab kita berada dekat Mekah ni pun, apa dia, semua Kak Wan, ramai yang kirim doa pada saya datang ke Mekah. Nak menunjukkan bahawa doa tu sangat penting. Pertama kita tengok Alhamdulillah, hari ni kita nak bercakap tentang bab doa, jangan berhenti berdoa. Seluruh hidup kita ni adalah doa. Sebab tu kita tak boleh berputus asa. Nak tengok macam mana kehidupan kita hari ni, gambaran yang kita nak lihat. Nak tengok bagaimana gambaran kita, di mana orang-orang yang berjiwa besar, dia tidak akan lemah, dia selalu merintih kepada Allah untuk sentiasa nak diperbaiki dalam kehidupan dia. Sebab tu kita nak tengok kan, doa kita tu tengok format dia macam mana. Bagaimana gambaran kehidupan Iksum, bagaimana gambaran kehidupan Azimah, bagaimana kehidupan Dayang, dan kita semua bagaimana gambaran kehidupan kita sendiri ni. Nak tengok bagaimana bentuk doa yang kita, sejauh mana sadaran kita kepada Allah, itulah gambaran kehidupan kita yang sebenarnya.
Ada orang doa dia biasanya macam tak besar. Anggap doa tu macam benda yang remeh-temeh. Bila ada keperluan baru nak doa. Bila tak ada keperluan tak berdoa. Macam itulah kehidupan itu menggambarkan kehidupan manusia, orang-orang yang macam ni. Dia sangat tidak bergantung kepada Allah. Dia sangat tidak mengharapkan Allah dalam sepenuh jiwa dia. Sebab tu bila sebut doa ialah gambaran tentang apa? Tentang kehidupan. Bagaimana sejauh mana hubungan kita dengan Allah. Bagaimana kehidupan kita dengan Allah. Semua kita ada ujian. Nak tengok bagaimana kehidupan kita bila ada ujian. Sebab tu digambarkan tentang doa ni. Kebanyakan manusia yang akhir zaman kualiti dia semakin menurun. Dia bila dia dah senang, dia kurang berdoa dengan Allah dan doa dia pun cincai. Sekadar saja. Bila dia ada masalah, baru dia cari Allah sungguh-sungguh. Sebab tu, kita nak tengok dulu. Apa dia memang maksud dengan doa. Baru kita bincang apa dia doa. Bila kita nak berdoa, nak memperbaiki hari ini, bermakna kita semua dalam proses nak islah diri. Semua kita yang ada hari ini, semua dalam proses nak mengislahkan diri kita, nak jadi lebih baik. Nak jadikan yang benar-benar, bila kita sebut doa tu benar-benar itulah yang digambarkan dalam agama. Apa dia doa? Doa adalah bentuk permintaan. Apa dia permintaan? Kita minta sesuatu daripada seseorang juga dipanggil permintaan. Ni Islam minta dekat dayang juga adalah permintaan. Faham tak? Permintaan dengan doa berbeza. Selalu kita sebut, mintalah pada Allah, mintalah pada zaitun, kita berhajat. Sebab tu permintaan dengan doa adalah berbeza. Walaupun nampak dalam bentuk minta. Sebab tu permintaan boleh jadi permintaan daripada orang besar kepada orang yang kecil. Faham tak? Maksudnya daripada bos minta pertolongan, minta sesuatu daripada orang yang bawah daripada dia. Tapi bila sebut doa adalah daripada hamba kepada Rabb, kepada Tuhan pencipta. Dia faham lah, nilai dia beza. Bila sebut doa, maksudnya terlalu luas. Kena tengok dengan mata hati yang tajam. Sebab tu permintaan dengan doa ada beza di situ. Tadi Kak Wan sebut, kena beza. Apa dia permintaan? Permintaan ni boleh jadi daripada orang kecil minta kepada orang besar. Orang yang berpengaruh boleh minta kepada orang yang di bawah. Itu maksudnya dalam keadaan yang permintaan. Bila kita sebut doa, doa dia sangat luas. Itu apa dia? Sebab tu, permintaan itu gambaran kepada lafaz-lafaz yang diucapkan oleh penuntut, orang yang nak benda tu. Bila menuntut dengan kata-kata ataupun ucapan dia disebut ataupun ditulis dengan ucapan tu boleh ditulis dalam kertas ataupun boleh dirakam dalam telefon. Maksudnya bentuk dia nak minta tu. Siapa-siapa pun boleh buat. Semua orang boleh minta. Benda ni semua orang boleh minta. Kadang-kadang meminta itu lebih mulia. Kadang-kadang yang nak minta kepada orang yang ni, untuk nak minta kepada orang yang nombor dua ni, yang dia nak minta, kadang-kadang yang peminta tu lebih mulia pada orang yang nak memberi. Dia faham tak? Itu maksudnya gambaran kepada lafaz-lafaz yang diucapkan oleh penuntut orang yang nak minta. Bila dia tuntut boleh jadi melalui perkataannya, melalui lafaz-lafaz yang tulis dalam kertas, ataupun rakaman, bentuk rakaman. Saya nak ini, Nek Som, saya nak ikan terubuk kering contohnya kan. Azimah, saya nak ini, saya nak tolong tolong buatkan saya secawan kopi. Itu maksudnya permintaan. Dia faham ya? Okey, berdoa pula macam ni. Apa dia maksud doa? Doa ialah kata-kata, maksudnya dengan lafaz ataupun istilah yang menggambarkan. Sama ada dalam istilah kata-kata lafaz atau istilah yang menggambarkan tentang keadaan jiwa seseorang. Ini berkait doa ni ialah bahasa hati. Libatkan gambaran yang dekat dalam. Yang berkait rapat gambaran suasana hati seorang. Ini kalau semua ada masalah, ingat tak zaman COVID-19? Semua orang dalam ketakutan, ramai keluarga kehilangan keluarga dengan kematian. Yang ditidurkan, nak tengok bagaimana gambaran hati masa tu. Macam tu gambaran hati, minta Ya Rab, tolonglah sedarkan mak dia, anak dia yang telah ditidurkan. Nampak tak besar tak harapan dia. Mana tak orang kecil minta kepada Rabb yang berkuasa. Jadi menggambarkan jiwa seseorang yang sedang minta pada Allah.
susunan, perkataan, macam mana konsentrasi dia, macam mana apa yang mulut cakap seiring dengan apa yang dia kendak dalam hati. Itu baru doa. Contohnya kita minta tak, ya Allah, berilah aku, ya Allah, berikan aku kefahaman, berikan aku hikmah, ya Allah. Jadikan apa yang aku tengok, jadikan apa yang aku tengok satu ilmu. Bila nak mengharap sesuatu, ya Rab, macam mana keadaan dia dalam kesedihan, Assalamualaikum kehilangan Ustazah. anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia faham ya? Ya Allah, tolonglah aku, ya Rab. Macam mana nak nampak? Kalau dia cakap macam ni, ya Allah, ya Tuhan, ya Karim, kurnialah padaku kebaikan, berikan aku fasilan Quran dan hadis, ya Allah, selamatkanlah anak-anakku dengan keadaan yang macam menghafal. Dia tidak ada apa, suasana hati itu tidak hadir, itu tak nama doa. Itu cuma lafaz ucapan dia. Jadi bila sebut doa, mesti seiring. Dia panggil halal nafsiyah. Mesti ada gambaran suasana hati. Suasana hati yang rendah, yang sedih. Sebab tu tengok bila kita berdoa, rujuk pada dua syarat. Nak dijadikan apa yang ucapan yang kita sebut tu, zaitun halijah, hasbi, apa yang kita sebut tu nak disebut, nak tukar, nak kata dia tu adalah doa, pasti melibatkan rujuk pada dua syarat. Kadang-kadang kita kata kita dah doa dah, miksum. Tapi sebenarnya kita belum mula. Dah lama dah kita doa. Tapi sebenarnya kita belum mula pun doa. Sebab kita cuma baca. Sebab tu kita kata syarat doa pertama ialah mesti apa dia? Mesti datang daripada hati. Itu baru panggil. Itu baru dua syarat tu, kalau tak ada dua syarat ni, belum nama doa. Belum lagi disebut sebagai doa. Dua syarat yang pertama apa dia? Saat hati yang berada dalam sedar. Masa kita berdoa, ya Allah, ya Tuhan, Allah ma'asim lana min khasyati ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Maksud baca tu, walaupun tengok skrin, dalam hati tu hidup seiring dengan lafaz mulut. Itu syarat yang pertama saat berdoa, bermunajat dengan Allah. Maksudnya hati kita berada dalam keadaan sedar dan hidup. Hati yang halus, lembut, hati yang sedar, hati yang ada rasa. Hati yang ada rasa tu rasa apa? Rasa mengharap. Hari ini kita berdoa, ada tak rasa mengharap dekat Allah? Ataupun cuma minta aja. Sejauh mana kekuatan kita bergantung dengan Allah, sebab apa kita doa? Pertama, sebab kita sangat bergantung dengan Allah. Yang kedua, kita lemah. Kita kena gantung dengan Allah sesungguhnya dalam segala kehidupan kita. Sebab tu doa tu dipanggil penghulu segala ibadah, besar nilai dia. Tapi kita yang pandang kecil, kita tak rasa benda tu besar. Sebab tu doa kita cincai. Doa lebih kurang je kita minta. Terutama bila kita dah ada semua keperluan ada. Anak berjaya, suami sayang, harta ada semua, ada badan sihat semua. Jadi dia rasa dia tak bergantung dengan Allah. Dia rasa dia tak bergantung sebab semua ada. Sebab tu kena tanam dalam diri ni rasa kehambaan. Kenapa kita doa harijah? Kita berdoa tu sebenarnya nak menzahirkan yang kita ni hamba, kuli. Selama mana kita berhajat kepada Allah. Sebab tu tajuk kita jangan henti berdoa. Selagi mana kita ni nama dia makhluk yang hamba, yang kita kena sentiasa sebab tu bila kita berdoa, hati kita sedar, ada rasa hati yang selamat, ada kalbu salim selamat, sejahtera. Jadi makna kata sejahtera hati ni. Maksudnya biar dia minta dekat Allah tu benar-benar bersandar dia atas nilai dia sebagai hamba. Sebab tu nak kena riadah diri kita, nak kena sentiasa dalam keadaan riadah, latihan. Latih kita kena tazkiyatun nafsi. Nak latih diri untuk apa? Untuk dapatkan hati yang hidup. Sebab hati yang hidup ni lah guna untuk berdoa. Bukan berdoa dengan hati yang telah mati, hati yang lena, hati yang lesu. Tak nak macam tu. Sebab tu, macam mana kalau kita nak dapat hati yang hidup? Hati yang hidup, hati yang strong, berjiwa besar. Pastilah kena ada bimbingan ilmu, kena belajar. Bagaimana cara kita nak tahu apa itu doa?
Habis kalau kita tak kenal apa itu doa, macam mana nak bina hubungan dengan Allah? Sebab tu doa ni ialah perhubungan kita dengan Allah sebenarnya. Sebab tu hatinya hidup. Cuba kita tanya kita semua. Cuba Dayang tengok hati Dayang ni sebenarnya hidup ke tidak? Siti, hati kita ni sebenarnya hidup ke tidak? Kalau hati tu mati, ibarat macam mayat. Sebab tu hatinya hidup tu nak dihalalkan kepada Allah. Dalam keadaan hancur, lebur, luluh. Dalam keadaan hancur, dalam keadaan diuji. Selalunya orang rajin berdoa ni bila ada ujian. Jatuh bangun. Anak sakit. Nak pergi temu duga. Nak mengharap sesuatu. Di situ kita pandai berdoa, kita berhajat dengan Allah. Sebab tu kena bina hati ni hidup dalam keadaan kita nyaman ataupun dalam keadaan sukar. Macam mana dalam keadaan kita diuji, kita nak doa ke Allah dengan hatinya hidup, tak sampai. Sebab tu kena latih sepanjang masa hati kita tu hidup. Ada nilai. Ada nilai kalbu salim. Ada jiwa yang besar. Sebab hati yang hancur tadi dengan ujian tadi, nak dihalau kepada siapa? Nak dituju kepada Allah. Dalam keadaan hancur, luluh, dalam keadaan dosa. Nak dihadapkan pada mana? Pada Allah. Ini baru dikatakan doa. Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim. Doa. Berapa banyak kita dah berdoa hari ni. Kehidupan kita adalah doa. Doa adalah kehidupan kita. Kalau kita rasa hidup ni nak biasa-biasa, biasalah doa kita. Kalau kita nak hidup ni biasa. Untuk nak grade C, nak kelas yang lain-lain. Macam itulah doa kita. Masihlah kita nak kehidupannya hebat. Hubungan kita dengan Allah intim. Mestilah hebat bentuk doa kita. Sebab tu kadang-kadang kita kata kita dah berdoa dah. Ada yang jumpa Kak Wan, dia kata lama dah berdoa. Sampai dah jemu Ustazah nak berdoa. Tengok-tengok tak berubah juga anak dia. Tengok-tengok suami tak berubah juga. Masih lagi macam dulu. Dah 10 tahun saya berdoa. Nampak tu? Sebab tu boleh jadi apa yang kita minta dekat Allah hanya lafaz-lafaz. Hanya adat saja sebab orang doa angkat tangan kita pun sama. Itu adat. Bukan daripada apa? Bukan daripada ni, daripada hati yang hidup. Jiwa dia mati. Sebab tu dia minta dengan lafaz yang ditulis ataupun dirakam. Kadang-kadang kita tengok ini dalam majlis kat mana-mana pun kita tengok kadang-kadang pembaca doa boleh tengok dalam telefon. Nampak itu semua berkait bila bicara tentang doa sangat berkait rapat dengan adab. Kadang-kadang kawan nak tanya, kita yang tengok orang yang baca doa tengok telefon tolak-tolak ni, rasa macam mana? Kekaguman tak? Rasa macam mana kita yang nak ambil? Hari ni tengok Kak Wan baca doa. You all semua nak ambil. Macam mana kau nampak Kak Wan duk tolak dengan telefon? Allahumma inni. Lagilah pula baca doa. Allahumma inni. Patutnya ramai Allahumma inna. Dia doa Allahumma inni. Kalau dia baca doa dalam majlis ramai, dia baca ini, dia zalim. Sebab apa tengok doa ni? Sebab orang pandang benda tu kecil. Orang tak anggap benda tu, tak letakkan dia macam grooming. Sebab tu untuk sebagai adabnya. Lepas solatnya, baca doa untuk lepaskan adab. Jangan sampai tak doa. Nampak tak? Banyak kita kena perbaiki. Sebab tu, jangan henti berdoa. Hari ni kita nak postmortem balik. Yang selama kita duduk hari ni, Zaitun, Halijah, Hasbiah, Niksum, kita nak tengok sebenarnya kita dah doa ke? Belum doa. Boleh jadi yang sama kita duduk ni sampai umur 50 tahun, selama ni kita tak mula pun doa. Yang kita buat hari ni tu bukan doa, itu permintaan. Nak kena semak balik. Betul tak kita berdoa hari ni dengan hati yang berada bawah parat dalam keadaan sedar dan hidup. Hati yang tawaduk, yang rendah. Yang benar-benar menzahirkan kita ni sebagai sifat ubudiyah, sifat kehambaan. Kalau tinggi, kalau dengan sifat yang tinggi, minta dengan keadaan yang masih jiwa tinggi, masih ada angkuh dan semua, itu bukan doa. Sebab tu kita nak baiki doa kita hari ni. Berterusan kita doa dengan Allah, kita nak baiki corak doa kita. Antaranya apa dia? Okay, tadi Kak Wanda sebut, antaranya pertama, apa dia? Saat kita beroda tu, kita berada dalam keadaan sedar dan juga harap. Hidup, hati kita hidup. Kita sedar apa yang kita minta ke Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim, berikan aku fasih dalam Quran dan hadis. Betul-betul minta, ya Rabb, berikan kami semua fasih dalam Quran dan hadis. Tengok, kita minta dekat Allah.
Tapi tengok kita langsung tak bermula pun untuk nak memperbaiki kita. Nak baca Quran ke, tak ada rasa macam ya Allah bersalahnya. Sampai ke umur macam ni, ya Allah Quran pun tak tahu, tak ada rasa. Sebab tu kena tengok dengan hati yang halus, lembut, sedar. Kena ada rasa bersalah kita. Dalam kita berdoa ni kena ada rasa apa? Rasa kehambaan. Jangan duk rasa kita ni tuan. Kena buang sifat-sifat ketuhanan yang ada kat diri. Kena rasa mengharap kepada Allah. Kena rasa bergantungkan. Kenapa kita doa? Sebab kita memang bergantung pada Allah. Kita makhluk. Yang kedua sebab kita lemah. Kita tak ada apa. Sebab kita sedang menuju takdir. Meniti takdir-takdir yang Allah tentu kat atas kita. Ada hari kita manis, ada hari masam. Ada hari menarik, ada hari yang tak baik. Dan tak menarik pada pandangan mata kita. Jadi nak doa, tak salah doa pun. Kita dah diajar lah. Baru ni wukuf ni Arafah. Di mana-mana pun doa tu memang sebab di mana-mana kita duduk, kena letakkan doa tu di tempat yang paling tinggi antaranya. Apa dia doa yang kita minta? Jangan putus kita berterusan doa apa minta semua amalan kita diterima. Itu kena minta. Ya Rab, tolong terima ibadah solat kami. Lepas solat minta. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Terus mohon dengan Allah diterima ibadah puasa Ramadan. Ini dah berapa bulan dah berlalu. Tapi tak putus-putus kita berdoa supaya Allah terima ibadah Ramadan kita yang dulu. Dah berapa lama dah. Tapi sampai hari ini mohon. Dia ajar kita untuk berdoa. Itu di antara orang yang cerdik. Antaranya pertama berdoa perkara yang dengan amal kita tu diterima tidak ditolak. Yang kedua doa apa? Untuk jadi anak yang soleh-solehah. Sebab dia ajar apa? Dalam surah Al-Aqaf. Cuba tengok surah Al-Aqaf ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Apa yang kita minta? Ya Allah, tengok ni dalam doa. Sebab tu dalam Quran ada doa dia. Sebab tu ranking yang doa yang paling tinggi ni adalah doa dalam Quran. Yang disebut yang di Quran. Cuba tengok tu. Dia faham tak semua? Cuba tengok buka-buka surat 504 dirujuk. Surah Al-Aqaf ayat 15 kat bawah tu. Apa dia diminta? Untuk apa ni? Ditegur. Ini untuk kita semua yang berusia 40 tahun. Nak tengok ada tak kita baca doa ni? Usia kita 40 tahun Allah tanya, ada tak kamu baca doa ni Suzana? Suzana, Wan, Ina, Halijah semua. Maksud kawan, ada tak baca doa dalam surah Al-Aqaf ayat 15? Bila kita berumur 40 tahun, kau minta apa? Apa yang diminta? Berikanlah kami petunjuk. Tengok. Ini yang nak kena minta. Itu yang kena minta sampai mati nak kena minta. Itu nak minta, ya Allah berikan kami petunjuk. Berikan kami petunjuk supaya kita sentiasa duduk di jalan yang lurus. Ini yang kena minta. Ini dalam keadaan happy, sedih, tetap kena minta dengan Allah. Minta sungguh-sungguh dengan suara, dengan hati yang hidup. Tolong bagi kami petunjuk hidayah ya Rabb. Beri kami taufik dalam kehidupan. Lepas tu ditanya orang yang berusia 40 tahun. Yang berusia 40 tahun ni, dah ada tak baca doa ni? Nak tanya kita semua, ada tak baca dah doa ni? Ada, kalau tak ada, kena memperbaiki. Ada Ustazah. 40 tahun dia berkata, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Apa lagi yang nak kena minta doa? Nak minta jadi orang bersyukur, kena minta dengan Allah. Kita pun tak tahu kita ni duduk ranking apa. Dah syukur ke belum? Syukur tu nilai yang tinggi. Syukur tu adalah nilai yang tinggi. Syukur tu kawan bersama orang Mesir. Ada ganggu tak kat sana? Tak ganggu kan? InsyaAllah ya. Alhamdulillah Ustazah. Okey, kita tengok boleh minta apa? Minta petunjuk untuk jadi orang bersyukur. Sebab tu Nabi ajar Muaz bin Jabal. Lepas solat baca doa. Ya Allah tolong beri kami apa? Dia baca tak doa lepas solat tu?
Minta, ya Allah tolong apa? Ya Rab, tolong beri kami bersyukur. Tolong perbaiki amal kami, ya Rab. Ha? Okey, lagi apa? Minta apa lagi? Umur 40 dan bersyukur atas nikmat yang Allah bagi kat kita dan bersyukur kat atas mak ayah kita juga. Sampai saat tu kena minta dengan Allah bersyukur pada kita, bersyukur pada mak ayah kita. Mak ayah kita dapat mak ayah kita tu satu yang patut disyukuri. Jalan melalui mak ayah kita hari ni kita jadi Muslim. Datang di perut mak kita tak sekolah tinggi tapi Allah bagi jalan untuk kita dapat mensyukuri, dapat jadi Islam. Sebab tu dia ajar di sini. Untuk kita doa. Lagi apa lagi? Nikmat yang telah engkau berikan pada kedua bapa kami. Agar kami dapat berbuat kebajikan yang engkau reda. Sebab nak buat baik hari ni, nak buat baik. Nak solat di awal waktu, nak senyum dengan orang. Nak mendoakan orang juga. Ini semua benda-benda yang baik. Senyum duduk kat Masjidil Haram. Senyum dekat ni, dekat Mekah. Senyum dekat Maimunah hanya. Dapat 100,000. Siapa nak ajar? Sebab tu dia ajar kita doa. Ini di antara bentuk doa yang kita tinggal. Allah kata setelah umur kamu 40 tahun, ada tak kamu baca doa ni? Jadi kita tanya kita. Kak Wan tanya dia, Kak Wan, Ina tanya Ina, Siti tanya Siti. Dayang tanya Dayang. Sampai seusia ni, ada tak kita present doa tu dekat Allah? Kalau tak ada, ini merupakan satu kemalangan kat kita semua. Allah SWT adalah surah ni. Tengok macam mana? Kita marah tapi tengok beza yang kita minta dekat Allah, kita minta lain. Sebab tu kita kena minta, kena tengok Quran, kena memahami. Ada yang sekarang ni kita doa yang Allah tu kamu tak payah minta lah doa ni Suzana. Apa nak minta doa ni? Sedangkan Allah kata aku dah jamin nak bagi kat kamu. Sebab tu tajuk jangan henti doa tu. Doa macam ni lah. Minta petunjuk hidayah. Minta duduk jadi orang yang benar. Benar di segi niat. Jadi orang beriman yang dimuliakan. Setakat jadi beriman saja tak mau jadi beriman yang dimuliakan. Sebab tu selagi hidup, ada umur ini, ada peluang hidup, doa kita juga mesti doa yang ada kualiti. Doa kita mesti doa tu datang daripada lubuk hati kita. Doa mai daripada dalam hati kita. Dalam benar-benar tunduk dan tawaduk. Tengok dalam kehidupan kita, banyak tak kita doa? Banyak kita doa tapi kat mana kita nak tengok? Ini kita nak perbaiki. Dari sudut rasa beza. Mungkin doa Kak Wan dengan Suzana tak sama. Mungkin Suzana lebih baik daripada Kak Wan. Dari sudut rasa. Sekarang ni rasa lebih makna. Maksudnya hari ni dalam usia kita dah berumur ni, bila kita berdoa, dari sudut rasa tu kena rasa dia lebih bermakna. Maksudnya sampai ke jantung hati. Faham Bila kita berdoa tu sampai ke hati-hati rasa meresap, boleh keluar air mata. Sayang anak-anak kita, sayang suami sayang isteri, sayang kedudukan kita. Supaya kita hidup dan mati dalam Islam yang benar. Supaya Allah bagi petunjuk nak buat kebaikan. Ini ramai tak mak bapak minum air matanya. Bangun tahajud malam bergelas-gelas minum air mata sedih. Sebab tu nak kena semak balik. Nak semak balik kat mana? Bentuk doa kita. Betul tak kita doa? Kita dah doa ke belum? Sebab tu kena bagi ruang masa untuk kita. Sebab tu antara ibadah yang besar yang mungkin kita tak anggap besar, ibadah beruzlah kepada Allah. Sebab tu beruzlah kepada Allah, ambillah 1/3 akhir malam atau waktu mana yang kita rasa kita ada kelapangan. Ambil sedikit duduk kita dengan Allah je, intim kita dengan Allah. Duduk ujung katil ke, tepi katil ke, tepi almari ke, bangun 1/3 akhir malam tu, di antara best doa waktu tak diganggu, menajat dengan Allah. Betul-betul minta dengan Allah dalam bentuk doa. Doa dalam keadaan menzahirkan suasana hati yang hidup, bukan hati yang mati. Faham Sebab tu hari ni, kadang-kadang kita tengok, kita bagi masa sikit je dalam doa. Kita doa juga, tapi masih sikit Suzana. Kita cuma nak, kita hari ni kita doa sebab semata apa tak? Nak sempurnakan ikhtiar. Setuju tak hari ni? Setuju tak Ina? Setuju tak Niksum? Hari ni kebanyakan juga kita berdoa sebab nak sempurnakan ikhtiar, betul tak? Setuju Ustazah. Kita nak sempurnakan ikhtiar je. Sebab bila dah sakit nak kena minta tolong Allah. Bila dalam kerugian nak minta tolong Allah. Belajar kita dalam COVID-19. Dalam COVID-19 kita belajar banyak.
Kebanyakan kita ni hanya nak menyempurnakan ikhtiar. Tak ada langsung rasa apa? Halah nafsiyah. Maksudnya hati yang rendah. Sebab tu kena ada rasa. Ambil sedikit masa. Kalau dalam solat lain ni kita tak dapat memberikan perhatian, bangun malam ataupun waktu masa kita dengan Allah, ambillah sedikit masa 5 minit ke 3 minit, beruzlah di ujung katil, tak mau ganggu orang duduk, mengadu dengan Allah. Cakap dengan Allah. Kata, aku tak berdaya ya Allah. Cakap selalu. Aku tak berdaya ya Allah. Aku lemah ya Allah. Aku dan kau ya Rabb. Tolonglah ya Allah, kau tahu apa hajat aku, apa keinginan aku. Tolonglah ya Allah, aku nak keluarga aku bahagia. Kalau engkau tak tolong aku ya Rabb, habis binasa dalam hidupku ya Allah. Bangunlah, bangun asal tu. Sebab tu dah akan datangnya semangat jantung kepada Allah. Kak Wan nak tanya, dalam didik anak-anak ni semua kita hebat ke? Semua hebat ke dalam didik anak? Tidak Ustazah, Allah lagi hebat. Nak tanya, kita tanya ni kena nak sabar, nak sebut bergantung dengan Allah. Kena gantung dengan Allah. Didik anak pun nak tolong gantung Allah ni. Kak Wan main Mekah ni, bawa jemaah pun gantung dengan Allah. Setiap perjalanan jalan gantung dengan Allah. Ini dah nak tamat dah. Esok dah nak balik lepas solat Jumaat. Esok dah nak balik Madinah nak jumpa Rasulullah SAW. Tak ada apa kita. Gantung dengan Allah. Itu dah mula datang. Itu mana? Tengok Sat Babai. Dari mana ni? Mana? Bye-bye kat dia orang. Hello. Ni sahabat kita from ni. Maaf. Nampak dah ni ada orang Arab main kat Wan ni. Ada orang Arab. Orang Iraq. Sikit perkenalan. Tengok. Okey, jadi kita tengok dalam didik anak kita lemah. Ya orang kisah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab. Answer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi semua bagi salam, tengoklah. Kita tengok. Tadi Allah yang izin dia datang. Mestinya ada ni, dia cakap dengan semua pelanggan-pelanggan semua. Dapat pahala tak? Anugerah tak Allah bagi pahala? Pahala Ustazah. Sangat beradab kat sana, semua bagi salam dekat dia. Dan ada yang salam dia pun jawab, kata walaupun jangan pandang benda tu remeh, jangan pandang benda tu remeh, itu merupakan adab yang baik, akhlak yang baik. Walaupun kita tak berjumpa dalam bersiaran pun kita boleh bina ukhuwah. Sebab apa bina? Walaupun tengok senyum kat orang di sini, Tuan Arab pun semua bersenyum. Sebab apa? Antara kita ada hubungan. Sebab apa ada hubungan? Halijah. Kita pergi kat mana, orang sayang kita kat mana, dalam doa kita, dalam doa ada nama Halijah, ada nama Ni'sum, ada nama Roha. Dalam doa, contoh dalam doa Kak Wan ada nama Huda. Dalam doa Huda ada nama Kak Wan, ada nama Nur. Sebab itu kita terikat. Walaupun kita tak jumpa. Tapi ada sebab Wan Aisyah. Ya, sebab ada doa, dalam doa tu kita sebut apa antaranya, ya Allah ya Tuhan ya Karim, selamatkanlah semua umat Nabi Muhammad SAW. Sayangilah semua umat Nabi Muhammad SAW ya Rabb. Amin. Bantulah semua umat Nabi Muhammad SAW ya Rabb. Amin. Ampunkanlah umat Nabi Muhammad SAW ya Rabb. Nampak kita baca doa tu, amin tak doa tu? Walaupun kita tak jumpa, tapi sebab antara kita ni Afsah, kita terikat dalam doa tu mengikatkan kita. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Sebab tu kita nak bagi apa yang Kak Wan, apa yang Kak Wan nak sampaikan kat sini, nak kena perbaiki. Sebab kita lemah dalam nak didik anak. Kita nak bahagia. Kak Wan nak datang sini nak pergi Madinah esok pun. Kak Wan seorang. Gantung tak dengan Allah? Gantung. Bergantung dengan Allah, sebab tu cakap dalam hati kita. Ramai orang kirim doa ke Kak Wan. Ramai sampai hari ini. Semua orang berhajat. Maknanya kata kita nak doa tu dengan hati, sungguh-sungguh dengan hati. Sambil tawaf tu bagi kat Allah. Kita tasmik. Bagi tahu dekat Allah ni doa daripada semua. Allah tu Maha mengetahui.
Sebab tu kena tanam sifat bergantung dengan Allah. Dalam didik anak, dalam menuntut ilmu, dalam hidup berkeluarga. Tapi kita ada Engkau ya Rabb. Nanti hati kita akan lapang. Hati kita akan lapang. Okey, tadi Kak Wan dah bagi satu syarat yang pertama tadi, ya. Syarat yang pertama tadi, tengok kena ada hati yang hidup. Yang kedua, syarat yang kedua ialah apa dia? Tak ingat dah. Syarat yang kedua belum bagi lagi. Syarat yang kedua ialah apa? Kena bertobat daripada dosa. Jadi teruslah kita berdoa, jangan putus asa. Hidup kita ni kena doa pagi, petang, siang dan malam. Tengok je angkat tangan doa. Tengok angkat tangan doa. Tengok, Ya Rabb, tolong kurniakan padaku tenaga seusia 30. Boleh minta tak? Ya Rabb, kurniakan kepada kami tenaga seusia 30-an, Ya Rabb. Untuk kami dapat melakukan amal soleh dalam keadaan yang lebih cemerlang, Ya Rabb. Boleh minta tak? Boleh? Ya Rabb, jadikanlah pandangan suami untuk lihatkan kita ni, Nik Som, macam kita usia 30-an. Boleh minta tak? Boleh tak minta? Boleh. Hari ni tengok tak hari ni? Hari ni pasangan yang muda, 20-an, 30-an, tapi suami tengok isteri macam umur 60. Betul tak hari ni berlaku? Berlaku krisis. Suami tak bahagia tengok isteri muda. Isteri cantik tapi tak bahagia. Sebab tu kena, pertama kita dalam berdoa kena sentiasa bertobat daripada dosa. Semua ada dosa tak? Kita ada dosa. Kita ada dosa dengan mak bapak kita. Walaupun mak bapak kita dah meninggal, kita tetap ada dosa. Sebab tu kita terus berterusan buat kebaikan. Kita doa minta mak bapak kita diberikan darjat yang baik. Buat sedekah dengan niat buat kebaikan untuk mak. Dengan suami kita ada dosa. Ya? Dengan semua orang kita ada dosa. Sebab tu kena taubat. Sebab tu nak tengok, kalau kita berterusan berdoa ni, kita akan doa sampai mati, sampai akhir hayat. Sampai nak habis umur. Sampai nak akhir kalam berdoa. Tengok macam mana orang yang duduk atas pelantar kematian. Apa doa dia? Allah rakam dalam Quran, dalam hadis. Ya Rabb, tolong jangan ambil nyawa dulu. Tengok doa tak? Permintaan tak? Masa duduk atas pelantar kematian. Ya Rabb, jangan ambil umur dulu. Tolong bagi tempoh hidup lagi, Ya Rabb. Nak buat kebaikan. Tu doa tak tu minta? Nampak? Tolong bagi kami hidup lagi, Ya Rabb. Tolong bagi tambahan umur nak buat kebaikan. Nampak? Sampai final menunjukkan bahawa kita ni memang kena doa dengan Allah. Minta doa, bertaubat dengan Allah daripada dosa-dosa kafir. Dosa-dosa kafir, dosa-dosa besar, dosa kecil, dosa syirik, dosa-dosa taksir, kecuaian, dosa khilaf, dosa dengan suami, semua kita banyak dosa kena taubat. Kita tengok rukun-rukunnya. Semua kita dah belajar rukun taubat apa dia. Rukun taubat mesti menyesal. Menyesal dengan apa yang telah kita buat. Berazam tak nak ulang lagi. Benci pada perbuatan kita tu. Bangun 1/3 akhir malam, waktu yang afdal untuk kita bertaubat. Taubat ni kena segera, waktu mana pun kena taubat. Tapi dalam surah Ad-Dariyat Allah sebut waktu 1/3 akhir malam. Orang-orang yang beriman macam mana bangun untuk minta ampun kepada Allah. Bangun minta ampun dengan Allah. Dirakamkan dalam surah Al-Mu'minun. Allahumma aghfir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma aghfir lana warhamna wa tub alaina. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Sebab tu bila kita tengok ada dua kaedah ni, masa kita sangat terhad, jadi Kak Wan pun bagi dua antaranya untuk menzahirkan rasa suasana hati yang hidup. Yang keduanya hendaklah bertaubat daripada dosa. Sebab tu jangan putus asa, jangan stop daripada doa. Sebab apa? Selagi nak mati kita berhajat dengan Allah. Kak Wan nak tanya tadi, Azmah berhajat dengan Allah tak? Semua orang kat sini berhajat tak?
Kau tak berhajat dengan Allah. Ustazah. Semua orang berhajat. Berhajat Semua kita Ustazah. berhajat. Dia Berhajat, betul tak? Dan yang berhajat tak ada yang dengan Allah. Semua orang berhajat. Berhajat cara-cara Ya Ustazah. Ustazah. Nah, sebab tu kita selagi mana kita berhajat, selagi itulah kita tak boleh jauh dengan Allah. Sebab tu doa ya, setiap masa tengok je doa. Tengok je doa. Nampak je tengok. Nampak orang kafir, kita doa. Nampak orang kafir, dia jalan tengok apa yang aku tengok satu ilmu. Nampak satu kumpulan orang kafir, terus doa, Ya Rabb, berikan hidayah Islam kepada mereka. Doa tak? Doa, diperhati. Tengok musibah berlaku depan mata. Musibah COVID-19 kita belajar banyak. Ambil iktibar. COVID-19 pun saja. COVID-19 sendiri pun, ramai orang bertambah iman, ramai yang sesat. Nampak? Berhajat tak kita dengan Allah? Ini ramai lagi tak keluarga yang masih ditidurkan. Sebab tu kita bila berhajat, kita tak boleh putus asa. Siapa yang bagi kita putus asa? Nafsu kita dan juga iblis dan syaitan. Walaupun kita berdoa tak nampak. Tak nampak kejayaannya. Tak nampak pun macam kita mau. Juga macam tu jugalah. Yang anak nakal tetap nakal. Jangan putus asa. Sebab selama mana kita berdoa ni, kita berdoa dengan Allah ni, sebenarnya kita tak payah tunggu keputusannya. Tak payah tunggu apa yang kita mau. Kalau kita nak anak kita berjaya macam ni, kita tak itu, kita terus je doa. Itu di antara doa orang yang bersifat kehambaan. Dia tak mengajar Allah. Mesti tunai tak? Kenapa Suzana doa? Kenapa Kak Huda doa? Sebab kami hamba. Kami berhajat dengan Allah. Senang tak? Senang tak kalau kita tanam dalam diri kita kefahaman macam tu? Sebab tu jangan berhenti berdoa. Sebab tu kalau kita terus je berdoa, sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Jangan ada pun gambaran fras. Sebab tu kadang-kadang dalam hati kita ni nampak sikap fras. Lemah. Bila doa tak dapatnya, Allah tak tunai lah. Maksud tak nampak yang kita mau macam kita nak tu. Sampai nampak tak? Kadang-kadang ada gambaran putus asa. Ada sikit frustrated, lemah. Betul tak? Lemah. Bukan itu. Bukan disuruh kita berat. Itu tak ada adab. Itu sangat buruk adab. Tak ada adab begitu dalam berdoa. Kita doa sebab kita kuli. Kita hamba. Kita lemah. Kita berhajat dengan Allah. Bergantung dengan Allah. Cakap apa doa? Ya Rabb. Peliharalah kami dan jemaah semua, Ya Rabb. Aku lemah. Aku dan kau, Ya Rabb. Tolonglah Ya Allah. Nak masuk sempadan tanah haram diajar, Ya Rabb. Kami semua banyak dosa. Sebab tu bila berdoa tu kena declare. Ya Rabb, kami semua banyak dosa, Ya Rabb. Tolonglah, janganlah kami dihukum disebabkan dosa-dosa kami. Kami bertobat kepadamu, kami dah tobat dah dulu. Tapi kami buat lagi dosa, Ya Rabb. Tapi kami ada engkau. Kami pegang dengan sifat-sifat Allah yang maha pengampun, Ya Rabb. Segala yang kita buat tu bukan sebab kita dahka, sebab kita cuai dalam uruskan hawa nafsu. Cakap dengan Allah macam tu. Jadi seronok. Seronok bila kita dapat sampai macam mana? Sampai kita dapat rasakan kita berdialog dengan Allah. Sebenarnya sangat nikmat dalam doa. Tu yang kita doa beruzlah tanpa diganggu orang lain. Cakap dengan Allah, Ya Allah, aku tak putus asa, Ya Rabb. Aku memang lemah. Cakap dengan Allah kita lemah. Habis macam mana kalau kita dengan tinggi, dengan ranggi kita tinggi? Dengan kita angkuh nak minta doa, macam mana? Sebab tu cara kita tak kena. Cuba tengok nanti boleh semak. Boleh semak dalam surah Al-Ghafir ayat 40. Allah kata apa? Doalah kamu. Aku akan mustajabkan doa kamu. Banyaklah Quran. Dalam surah Al-Baqarah pun Allah sebut. Sebab doa itu adalah ibadah. Itu bentuk ketaatan kita. Orang yang banyak doa, kehidupan dia memang banyak kecantikannya. Orang yang doa, maksud istilah doa betul ni, orang yang banyak doa ni, dia hidup dia jutawan. Dia hidup dia jutawan. Kat mana dia buat, dia jalannya, dia akan kutip permata masuk dalam bagnya. Kat mana dia pergi, dia akan collect permata dalam bagnya. Penuh dia punya permata. Tengok kat sini doa. Sebelum orang minta kita doa dulu. Cuba pergi hospital. Cuba tengok kita nak kena ubah. Utama yang kerja doktor, yang jadi jururawat, yang mengunjung hospital. Semua orang ada pakej untuk berdoa. Tapi kita tak ambil peluang tu.
Pergi pagi kat hospital, kat orang pernah ceramah di satu hospital pakar. Kat orang cakap dengan doktor dia sonok, jururawat sonok. Pagi ni good morning, assalamualaikum, doa sonok dia akhirnya jadi makanan dalam hidup kita. Sebab tu doa adalah ibadah. Sebab tu doa kena ada syaratnya. Antaranya pada kita sebut tadi ni, kefahaman kita terhadap konsep doa itu sendiri kena faham, iaitu doa daripada hati kita, daripada jiwa yang hidup. Bukan kita paksa Allah, kita nak tu kita paksa Allah, tak. Kita doa ya Rab. Kalaupun kita nak anak kita ya Allah berjaya macam ni, kita nak boleh jadi 40 tahun baru Allah bagi. Nabi Musa pun 40 tahun doa baru Allah nak bagi. Sebab tu kita tak tunggu. Sebab tu bila kita doa, kita lepas je kat Allah bagi je. Kita tak tunggu bila nak bagi, kita doa je sebab kita akan puas hati. Sebab apa? Sama ada kita nampak sebenarnya Allah dah makbul dah. Cumanya kita ni setelah nak tengok betul-betul depan mata kita makbul macam kita mau. Jadi senang bila kita doa terserah daripada Allah, Allah akan bagi di waktu yang sesuai untuk Allah, tak sesuai untuk kamu Rafi'ah. Bukan time kamu nak sekarang, aku tak bagi, tapi aku bagi sesuai waktu yang aku kendak kau. Aku akan bagi kepada kau. Masa tu, bila dapat tu terkejut kita semua, keberangkalian untuk ada sifat-sifat ujub, riak, takabur, nak bergantung dengan kepandaian sendiri itu akan hilang, insya-Allah. Sebab tu kena, lagi syarat dia apa pula? Hari ni kita syarat kita nak doa dengan memperbaiki. Sebab tu kena ada islah. Kena memperbaiki, kena islah. Kena perbaiki, doa kita pun kena dibaiki. Tak ada doa untuk kita aja. Bagilah saya berjaya, bagi saya kaya, bagi saya ini. Kita lupa nak doa untuk keturunan. Itulah ayat tadi yang 15 surah Al-Qaf. Minta supaya dapat memperbaiki, doa untuk apa? Anak-anak keturunan juga minta. Kadang-kadang kita hari ni sedih. Kenapa dalam doa kita sampai tua sekarang pun kita masih doa untuk diri sendiri. Tengok-tengok keturunan rosak. Tu yang jadi sedih malam-malam. Satu cawan air mata mengalir. Sebab apa? Berlaku kesilapan, kealpaan dalam kita berdoa. Sebab tu bila kita berdoa dengan Allah, kita tengok kan kalau dalam Quran Rabbana, kalau kita tengok dalam daripada Nabi sendiri banyak Nabi ajar kita tentang doa. Tengok kita nak pinjam tengok doa orang-orang yang soleh, doa orang para sahabat Nabi doa. Kita tengok kalau tengok siapa yang ada buku yang daripada doa sepanjang hayat sendiri ada doa panjang tapi semua puji Allah. Semua puji Allah, puji Allah, puji Allah. Akhirnya baru kat mana doa dia? Kat mana yang ada doa dia? Asyik puji Allah. Lala sekali bawah sikit dia barulah ada doa untuk ada hajat dia. Antaranya tengok apa dia? Antaranya doa sikit orang macam ya Allah ya Tuhan ya Karim, kau ambil dalam bahasa Melayu. Ya Allah, dengan pengetahuanmu terhadap semua yang gaib, dengan kuasamu atas semua makhluk, hidupkanlah aku selama mana engkau menilai hidup ini lebih baik bagiku. Tengok tak mengajar Allah. Matikanlah aku jika engkau memilih kematian itu lebih baik bagiku. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku memiliki rasa takut. Ni nak minta ni. Ni rasa takut ni. Rasa tak ada. Orang yang banyak doa sebab dia rasa takut. Dia takut apa? Dia esok dia boleh mati. Antara doa apa? Ya Allah, himpunkanlah kami bersama orang yang soleh. Doa tadi minta apa? Doa minta amalan diterima. Takut tak hari ni kalau amalan semua ditolak? Kita tengok adalah hadis bagaimana di akhirat esok digambarkan 3 golongan. Ahli Quran, ilmu. Yang kedua orang yang sedekah. Yang 3 orang yang mati syahid. 3-3 tu diheret ke dalam neraka. Sebab apa? Allah tak akan padam. Kebaikan buat tu Allah tunjuk. Kamu mati syahid, Allah tunjuk. Memang ada betul. Betul sebab tu Allah tak zalim. Tapi bila nak ambil je, nak ambil yang pahala tu nak ditukar, nak masuk syurga, tak boleh sebab dia jadi debu berterbangan. Sebab tak valid. Sebab apa? Buat kerana apa? Kerana untuk kepentingan diri, untuk orang puji. Sebab tu kena tanam. Ya Rab, masukkan dalam hati kami rasa takut kepadamu. Baik secara zahir maupun batin. Sebab tu, aku mohon ucapan yang hak dalam keadaan reda dan marah. Aku mohon kesederhanaan sama ada ketika aku kaya ataupun miskin. Tengok bagus tak doanya ni? Aku mohon, apa lagi? Kenikmatan yang tak pernah hilang. Aku mohon rasa rela atas takdir. Ini yang kita kena minta. Ini doa yang kena minta. Supaya kita jadi orang yang puas hati dengan takdir kita. Kita tak berbantah-bantah. Ini kita berbantah banyak dengan takdir.
Dalam bab haji, dalam bab umrah pun berapa ramai orang tersadai. Ramai tak marah. Ramai yang duk marah-marah merunut. Mana tak reda. Apa lagi yang kita nak kena minta? Antara benda mahal kena minta apa dia? Antaranya aku mohon kelazatan memandang wajahmu di syurga besok ya Rabb. Jadi makna kata ada tak doa kita minta macam tu? Satu nikmat yang besar bila di akhirat esok masuk syurga dapat lihat wajah Allah. Kalau kita pun tak pernah doa macam mana? Ya Rabb, aku mohon kelazatan melihat wajahmu, kerinduan untuk bertemumu tanpa sebarang bahaya dan ujian yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan permata iman dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk. Nampak tak? Dia faham tu bentuk doa. Makna kata minta, ada tak sana minta, ya Allah jadikanlah anak aku jadi doktor. Ada minta tak? Ada tak sana jadikan anak-anak aku kaya? Ada? Tak ada. Okey, kita tengok tengok. Okey, kita sebut dalam bab doa ni. Kat mana yang mustajab? Nanti admin bagi tahu Kak Wan Kak Wan ni tak tahu kat sana malam. Kita sini masih awal lagi baru pukul 5.17. Masih ada masa ya admin? Boleh Ustazah? Teruskan. Okey. Kita tengok. Yang semua yang kat sana boleh dengar Kak Wan dengan baik ya? Alhamdulillah Ustazah. Ingat tadi nak buat tadabbur juga. Tak sempat tadi tengok. Sebab doa. Sebab apa kita doa? Dengan sebab kita berdoa tadi, kita bertambah yakin dengan Allah. Tidak? Tambah yakin tak dengan Allah? Seronok tak bila ada masalah ngaju dengan Allah? Seronok tak bila ada problem, ada masalah, ada hajat kat sana. Bila pergi mengadu dekat Allah, Allah tak jemu. Kalau kita mengadu dekat suami, nanti lama-lama dia jemu. Dia tak dia, manusia sebab makhluk. Makhluk dia jemu, nanti dia akan marah. Betul. Kalau kita Betul sangat. betul sangat. Sebab tu kita bila kita berdoa sebab seronok. Kita nak kena latih, kena jadikan riyadhah ni dalam berdoa ni sampai jatuh seronok. Seronoknya dapat bercakap dengan Allah. Jadi bertambah yakin dengan Allah. Sebab tu kena latih. Sebab dengan doa ni ada juga orang satu yang dia bertambah yakin, satu lagi golongan nak tengok mana kita masuk golongan mana. Golongan kedua ada orang yang jauh. Dia akan lagi jauh dalam berdoa, dia akan jadi lebih jauh, lebih kecewa dan putus asa. Ini yang berlaku hari ni. Sebab tu hari ni yang berlaku sebenarnya kalau kita postmortem balik, ini yang berlaku hari ni hasilnya. Hasilnya majoriti yang rasa jauh. Bila tak dapat, dia rasa jauh kecewa. Dan dia putus asa. Habis dalam doa-doa, sampai setahun doa, tak berjaya, tinggal tak doa. Jadi sebab tu dia salah konsep. Konsep doa untuk menzahirkan kehambaan. Berharap dengan Allah. Nanti Allah bagi seronok. Boleh jadi berapa tahun kita minta baru Allah bagi. Kita nak macam ni. Temukanlah jodoh saya. Boleh minta? Dengan lelaki yang beriman, beramal soleh. Yang handsome, minta apa pun kita boleh minta. Kita serah je kepada Allah. Ya Rabb, temukanlah jodoh anak-anak perempuan kami dengan orang beriman. Tak salah nak minta. Kenapa kita nak minta tu? Untuk supaya dapat dapat mengimarahkan, meramaikan umat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu antaranya kita lihat doa kita itu adalah suasana kehidupan kita. Kalau kita nak kehidupan kita yang tak bernilai sangat, cincailah doa kita. Ada orang doa untuk dia sendiri, tak doa untuk umat Nabi Muhammad SAW. Sebab tu kena jadi kita semua, Absar, Suzana, Nur, Siti, Dayang, Niksum, Roha, Mariam dan semua sahabat-sahabat itu kena ada jiwa yang besar. Tak boleh lemah. Kena high spirit, kena ada jiwa besar, kena jadi macam kita tak apa, orang yang ada ialah jiwa besar. Macam mana jiwa besar? Tak ada putus asa, tidak merajuk, tak kecil hati, tersinggung.
buat perbandingan kita dengan orang lain. Kenapa orang lain doa sikit je tapi tak doa pun Allah bagi. Sekejap sekejap. Dia sebut macam berlapang dadu, Ustazah. Sebenarnya saya pindah di sana tadi ada bising. Okey, kita tengok Masing-masing dekat sana, Kak Wan nak tanya ada jiwa besar tak? InsyaAllah. Assalamualaikum Ustazah. Baru masuk, baru balik masjid. Ya, okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena ada jiwa besar tak kita? Kena. Ustazah. Nak tengok lah. Mudah-mudahan dengan kita banyak berdoa, bergantung dengan Allah, sebab tu kena latih kita jadi manusia yang jiwa besar. Dia tak boleh lemah. Sebab tu kena rintih dengan Allah. Ya Allah, lapangkanlah diriku, Ya Allah. Ya Allah, tolongkanlah semua umat Nabi Muhammad SAW, Ya Rabb. Aku ada anak, Ya Rabb. Aku ada ujian. Aku ada masalah ini boleh ngadu dengan Allah. Tengok bagaimana Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub pernah kena penyakit, tengok dia penuh dengan adab. Tengok dalam Quran rakam macam mana. Nabi Ayub sakit, tapi penuh dengan adab. Dia kata apa? Aku ni cumanya disentuh sikit je. Nabi Ayub kata, aku ni cuma disentuh sikit saja. Tapi aku ada engkau. Apa dia? Dia kata Allah tu maha pemurah, maha pengasih. Tengok tak bentuk doa dia macam mana? Dia tu disentuh sikit, padahal sakit lama, tapi cakap kat Allah, aku ni disentuh sikit, aku dalam mudarat. Tapi aku dan kau, Ya Rabb. Ini nak tengok antara bentuk-bentuk doa yang kita nak memperbaiki. Kalau kita belum ada itu, maksudnya boleh jadi dalam doa kita masih lagi penuh syarat dengan tanpa adab. Sebab tu dalam doa kena sebut apa yang kita nak. Sebab tu kalau indahnya ayat-ayat yang disebut kat Allah tu, lagi guna ayat yang itu lagi dekat dengan Allah. Kena mengaku, kena sebut, kena puji. Kena puji. Kena puji Allah. Tengok tak doa-doa yang kita baca. Sebelum kita nak baca doa tu, kita puji apa? Puji Allah dulu. Lepas tu kita mengaku kita salah. Kita selawat Nabi dulu. Kita puji kita dengan Alhamdulillah dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin. Wa sallima radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuba tengok. Tengok dalam doa. Daripada Nabi bagi dekat ni Abu Musa al-Asy'ari. Boleh semak dalam Riyad Bukhari 6398, Muslim 2719. Nak tengok. Kak Wan baca nah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullah wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ghfirli khatayai wa amdi wa jahli wa hazli wa kullu dhalika indi. Allahumma fili ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asratu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Tengok apa dia? Tengok nak menunjukkan bahawa bila kita berdoa tu, kena selain pada puji Allah, kena kata yang kita ni lemah.
kena mengaku salah. Tengok dia. Ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, mengaku tak salah. Jadi, ya Betul, Tuhan, Ustaz. ampunilah kesalahanku, mengaku tak yang salah kita ni. Kena mengaku. Ustazah. Ampunilah kesalahanku dan kebodohanku. Dan berlebihanku dalam urusanku. Overacting. Dan apa yang engkau lebih tahu tentang diriku. Ya Allah, ampunilah kesilapanku, kesengajaanku, kejahilanku dan semua yang ada di sisiku. Ya Allah, ampunilah aku apa yang lalu dan apa yang akan aku lakukan. Apa yang aku sembunyi dan yang aku zahirkan. Engkaulah yang maha mendahulu dan engkaulah yang maha mengakhirkan. Dan engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Nampak tak bentuk doa macam mana? Kena mengaku, sebab tu di antara bentuk doa, kena cerita dekat Allah. Kena puji Allah, kena cerita ke Allah yang kita ni masalah. Sebab tu kita kena kenal Allah tu. Sebab tu Allah suka hamba-hamba dia yang berdoa pada 1/3 akhir malam, angkat tangan, Rob, minta ampun. Allah suka untuk mengkabulkan doa. Sebab tu bila kita sebut, Ya Allah, puji-puji Allah, sebut ni, Ya Allah, sampai masukkan dalam hatiku, rasa sampai aku kenal kau ya Rob. Inilah jalan keselamatan dalam hidup kita. Sebab tu nak selamat, puji Allah banyak-banyak. Sebab tu dalam seluruh perkara kehidupan kita ni, daripada pagi celik mata sampai mak tidur malam ni, bukan kita nak fikir banyak orang, anak-anak kita semua nak fikir, seluruh perkara kena minta tolong Allah. Setuju tak? Seluruh perkara nak minta tolong Allah. Nak diislah ni. Nak diislah, nak diperbaiki. Mudah-mudahan lepas ni doa kita lain kita rasa ya Allah semangatnya nak berdoa dengan Allah. Kita nak islah, nak memperbaiki. Yang selama ni nak tengok pula ni, sebab tu kenapa semua, sebab tu kena ada rasa bimbang dan takut. Kita rasa kita dah banyak dah doa Fatimah. Jadi nak tengok ni orang perlu jadi, belum doa lagi. Kita yang perasan yang kita berdoa. Jadi banyak masalah kita hari ni. Masalah ekonomi, politik, rasuah, macam-macam dalam keluarga bermasalah. Jadi cara yang terbaik, ambil semua masalah tu, macam kita kata, lungguk dekat Allah. Bagilah ya Rabb, aku memang tak tahu. Aku memang bodoh, tak tahu apa. Aku serah pada kau ya Rabb untuk memperbaiki itu islah. Nanti Allah bagilah jalan ni macam ni. Tengok-tengok macam ni contohnya duduklah halaqah ilmu. Mudah-mudahan kita duduk halaqah ilmu, lama dah kita duduk halaqah ilmu. Kita lupa nak bicara dalam bab macam ni. Hari ni, pagi tu. Dengar semua. Boleh faham semua? Okey, kita tengok lagi. Ustazah guna buku apa ya? Tak ada buku. Oh, tak ada buku. Tak ada buku. Tak ada buku. Tak ada buku. Kak Wan pakai ni lah. Apa yang belajar. Malu ini maksudnya tak ada buku lah rujukan. Tapi semua daripada Quran. Alhamdulillah. Kak Wan bawa Quran je sini. Dengan buku hikam. Pagi esok hikmah Pagi esok hikmah. Jadi itu. Assalamualaikum Ustazah. Nak nombor Ustazah boleh ke? 019-7441-309. Jadi apa ni, ada soalan nak tanya boleh, yang angkat tangan ramai juga angkat tangan. Kalau kata nak tanya insya-Allah boleh. Kak Wan memang you all dah lewat. Kak Wan okey lagi? Tanya boleh Ustazah, boleh lagi. Tengah terang. Pukul berapa kita di Mekah sekarang Ustazah? Mekah 5.30. 5.30. 5 di Selangor, 2.30. Tanya boleh Ustazah?
Ustazah, macam mana nak tekankan hati yang tenang, hati yang bersih? Ustazah punya kuliah saya tak dapat dengar dari awal. Tapi saya memang ada yang doa-doa tu memang banyak saya berdoa. Boleh ke Ustazah? Ada doa Abu Dar, Abu Zar, doa Rasulullah. Boleh. Doa. Boleh. Nah, dia. Okay. Terima kasih Tak, doa Ustazah. apa pun kita boleh doa. Tapi kita konsep tadi kita sebutlah konsep yang kita doa tu mesti ada dua. Mesti hati hidup, yang kedua tobat. Sebab tu Allah sebut dalam surah Nuh. Betul tak surah Nuh ayat 10, 11, 12. Kak Wan pun tak nak urai detail sebab masa dia terhad. Nanti tengok surah Nuh selalu Kak Wan sebut 10, 11, 12. Berkata kalau kamu nak apa, jalan dia kena tobat. Nak anak, nak pangkat, nak apa, mesti tobat dulu. Itulah jalan. Itu resipi dia. Jadi ada yang minta nombor Kak Wan tadi 019 74 tu dah bagi dah tu 744139. Semalam sikit perkongsian bawa makcik-makcik semualah yang kira memang awam lah. Macam basic tentang wuduk pun masih belum jelas Hari ni rezeki Kak Wan dapat bawa orang macam ni. Pegang tangan suami nak pergi semayang, pegang tangan suami, ingat disangka boleh pegang tangan laki bini. Jadi maksudnya sangat awam. Sangat awam sangat. Jadi bawa pergi masuk. Ya, bawa pergi masuk Ustazah. Baik. Itu bawa pergi kat Mekah ni, bawa pergi makcik ni semua ni. Alhamdulillah tidak ada cabaran, Pak Allah tolong. Alhamdulillah semalam setelah hijab Ismail dah dibuka, semalam bawa orang beratur panjang ni nak kongsi. Nak cerita tu bukan minta tolong Allah. Panjang ni. Kita kata malam ni jangan tawaf sunat. Tawaf sunat tak apa, dapat separuh pusingan pun jadilah. Kita jalan terus, orang dah beratur panjang memang tak esok. Jadi kita pun tak potong queue, tak nak potong queue. Kita jalan terus sampai dekat pintu nak masuk ke Hijab Ismail. Pintu tu dibuka seluas, tak ada cakap apa, memang di Allah kita masuk kat mana yang ni semua masuk terus. Ya Allah nak cerita ni minta kita sebab tu kena tanam Kak Wan, tak ada modal lain. Tak ada modal lain Kak Wan. Sebab kita lemah modal ni, ya Allah, aku dan kau itu selalu sebut. Aku dan kau ya Allah. Aku tak ada orang lain. Aku memang banyak dosa. Memang tak bagus kami ya Allah. Tapi aku dan kau ya Allah. Bulat-bulat buja-buja dah masuk terus. Orang ni beratur sampai dah jadi ular dah sampai belakang bertemu-temu. Kan masuk sekejap. Masuk sempat doa. Di sana sempat panjatkan semua untuk kita semua. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah terima. Alhamdulillah dengan lapang dikontrol keluar. Tu sikit, itu doa. Doa tu kena main di perabasa hati kita. Macam mana kita doa masa kita tawaf? Tengok kadang-kadang sebab pun tak ada. Keras lagi. Kering. Maksudnya tawaf 7 pusingan tu kering. Tak ada rasa apa. Hambar. Kita dapat rasa diri kita. Kalau sampai dalam ni, Rabbana, tengok buku pula. Sebab kita tengok ni, orang-orang ni akan tengok buku. Kalau tanya kat orang, memang tak. InsyaAllah lah. Ambil buku nak rujuk tu dalam keadaan yang sedikit sangat. Tengok orang buat haji, semua gantung benda tu. Baca. Bila hari ni kita tengok bab doa, kita tengok kita pun macam tu apa. Buka satu-satu baca, memang baca. Hari ni dalam majlis pun kalau tu orang baca doa, pakai telefon. Lagi kesian kat kita. Adakah tu bentuk doa? Itu bentuk ucapan. Permintaan. Doa lain. Sebab tu kita mengharap sangat supaya Allah perbaiki. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca lepas solat. Kita tengok doa. Kita ada doa banyak. Tapi banyak doa kita kat luar solat. Kita banyak doa dekat luar solat. Tapi Nabi ajar doa dalam solat. Jadi kita terbalik. Bukan bermaksud di luar solat tu tak ada doa. Tapi kita tak ambil prioriti, tak ambil manfaat. Nabi bagi kita doa dalam solat. Kita tak ambil peluang doa dalam sujud, dalam tahiyat akhir. Tak baca. Kita baca, lain-lain habis tu, bagi salam, tak boleh doa. Sebenarnya, lepas bagi salam tu, dia suruh kita zikir. Kita sampai hari ni duk confused. Lepas bagi salam ni nak baca apa? Kan Nabi tahun-tahun ajar kita, lepas bagi salam tu baca apa? Astaghfirullahalazim. Bertaubat sebab kita dosa. Banyak dalam solat kita tu banyak lara. Tapi hari ni kalau kita bicara, dengan sebagian orang, dia nak menang tak? Dia kata tak. Sebab tu kena cerdik. Sebab tu, kadang-kadang maaf Kak Wan sebut sini. Kadang-kadang ada perkara tak boleh sembang dengan orang yang jahil. Sembang dengan orang yang jahil nanti akan bawa banyak mudarat dosa. Sebab tu dalam kita, betul tak? Sebab tu dalam hidup kita, dalam doa saja pun, kita tengok.
Sebab tu kita silap banyak. Sebab tu Allah suruh doa dalam solat. Dalam sujud akhir. Sujud tak akhir pun baca. Asalkan dalam sujud dan juga dalam kita tahiyat akhir. Jadi kita banyak doa dengan Allah. Dalam solat kita dekat dengan Allah. Bila lepas solat kita astagfirullahalazim, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sebab tu orang tanya, macam mana Ustazah nak jadi jutawan? Nak jadi jutawan. Jadi kita rasa dah Allah bagi kita jadi jutawan. Kita sebab apa? Nak jadi jutawan senang je. Pertama ada sifat qanaah, cukup dengan apa yang ada. Kalau naik kancil pun rasa macam Mercedes. Nah. Jadi kita nak kena qanaah. Jadi apa lagi yang kita rasa kita jutawan? Nanti dah ajar. Nak jadi jutawan senang tak Suzana? Senang. Dalam solat kita duduk bersimpuh. Macam mana tahiyat akhir baca subhanallah, subhanallah tiap-tiap kali. Alhamdulillah tiap-tiap kali. Allah Akbar. Itu doa. Sebab tu doa ada dua. Satu bentuk lafaz doa, satu tasbih. Puji Allah. Kita dah belajar dalam tadabbur. Doa ada dua peringkat. Satu bentuk puji. Puji Allah. Subhanallah, subhanallah. Dan 33 kali lepas solat. Jamin dia jutawan. Kita nak tak? Jadi tak perlu. Bolehlah nak minta, tak salah pun berikan kami jutawan ya Rabb. Tambahkan harta kami ya Allah. Jadikan bisnes kami berjaya ya Allah kan. Nak minta tak ada masalah. Tapi tak perlu nak minta itu pun dah. Sebab apa? Bila lepas solat subhanallah subhanallah 33. Alhamdulillah alhamdulillah tiap-tiga. Allah Akbar. Allah Akbar tiap-tiap kali. Nabi kata dijamin kamu akan jadi jutawan. Maksudnya kamu jadi kaya. Kamu boleh infak. Tapi akhirnya tengok last kali pada siapa yang aku kendaki. Akhirnya Allah pilih siapa yang Allah nak. Sebab tu dalam beramal kita terikat dengan disiplin ilmu. Sebab tu kita hari ini masih berbantah. Kita hari ini banyak berbantah. Berbantah perkara-perkara yang ya Allah banyak tak untung kat kita. Akhirnya confused. Sebab tu bila kita berbicara dengan orang yang jahil ni, memang agak, bila kita bicara dengan orang yang jahil tak perlu kita nak. Okey, boleh faham lagi? Ada soalan nak tanya tentang doa? Ya. Kalau saya banyak doa guna bahasa Melayu lah sebab kok kadang mahraj tu takut lari pula maknanya. Boleh ke Ustazah? Tak, okey. Sebab tu kita sebut tadi, doa ialah bahasa hati. Nak cakap orang putih boleh, bahasa Melayu boleh, yang penting maksudnya ada suasana hati. Hati tu hidup faham. Jadi kalau kita baca dalam bahasa Arab, kita tak faham langsung ada suasana hati tak? Tak ada. Sebab tu dia punya inti dia mesti kena faham. Apa yang kita nak sampai dekat Allah tu kita kena faham. Dalam bahasa apa pun Allah terima. Yang penting hati tu hidup. Nah, boleh faham ya? Alhamdulillah. Nak tanya. Boleh Ustazah? Dia tanya admin. Boleh? Cuba Boleh? tengok admin. Okey, boleh satu persatu kalau ada yang nak bertanya soalan ya. Silakan. Ustazah, maaf Ustazah. Mas Ustazah kata tadi kita nak banyakkan doa dalam sujud. Maksudnya kita mana tahap sujud kita nak berdoa tu tak kira berapa lama ke, ada maksud saya ada waktu yang mana tak boleh lama sangat ke masa kita nak berdoa dalam sujud tu. Sebenarnya kalau okey, doa berapa lama kita isahlah kat kita. Solat tu lagi lama lagi bagus. Tapi kalau kita dalam solat, kalau kita dalam solat seorang, solat sunat, silalah. Tapi kalau kita solat dan solat fardu, solat berjemaah, tak bolehlah kita. Dia ada hadnya lah. Jadi kalau kita solat seorang, kita malam-malam tajuk kita seorang, kita bolehlah ambil masa kita. Kalau berapa lama pun ni Nur Aizan, berapa lama kita boleh bagi doa? Kawan nak tanya berapa lama semua boleh doa? Boleh 5 minit? Lama sangat kot. Mungkin dah tak ada modal kita nak doa. Paling tidak pun 1 minit. Cukup. Kalau kita dalam solat, kita masih lagi dalam solat, kita doalah. Antaranya yang apa yang kita minta? Allah ma'afilana warhamna wa tum alaina. Lagi doa apa lagi? Apa doa yang selalu minta dalam sujud?
Allahumma awin alaina nasib Fatimah. Minta Nur Khatimah. Mintalah Rafiza kan. Nak minta apa yang penting kita sebut 5 doa yang memang tak ingat lagi. Rafiza ingat lagi tak? Doa minta apa? Mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah. Kita tak minta pula yang tu. Kita tak minta mati dalam husnul khatimah. Minta dia masuk syurga tanpa hisap. Minta jadi anak yang berbakti pada mak ayah. Sebab itu perintah Allah. Minta rezeki yang halal barakah lagi baik. Taib. Kena minta. Yang kena minta amalan kita diterima. Itu 5 benda tu dalam seluruh, itulah gambaran hati kita. Itulah gambaran kehidupan kita Nur Aizan. 5 benda tu kena ada. Minta amalan diterima. Semua amalan kita minta Allah terima selamat. Yang kedua minta mati husnul khatimah. Mati husnul khatimah berjadi mati hari Jumaat meninggal. Mati boleh mengucap kalimah syahadah tapi belum tentu dapat masuk juga tanpa hisap. Cuma mati dalam husnul khatimah. Sebab tu kena minta lagi. Ya Rab, tolong masukkan kami dalam syurga tanpa hisap. Sebab kita minta lagi. Minta doa. Jadi kita minta Ya Rab, jadikan kematian dalam semua tu bagus. Minta mati dalam husnul khatimah tu dah bagus tu. Dah bagus dah. Tapi tambah lagi. Ya Rab, minta kita ni exemption daripada dihisap. Nampak? Minta rezeki. Rezeki yang baik. Barakah lagi halal. Ini berkat tak dalam majlis ilmu ini? Ramai tak kita duduk dalam akal ilmu, kita takut tak berkat. Ada tak? Sebab tu Nabi suruh baca dulu. Berikan kami ilmu yang bermanfaat. Rezeki barakah. Itu berkat Allah bagi. Apa maksud berkat berkembang? Sebab tu bila kita belajar, orang yang belajar pun binasa. Sebab apa? Sebab tak beramal. Jadi kita belajar tapi kita tak amal. Ada juga orang dah belajar beramal elok tapi binasa sebab tak ikhlas. Sebab tu kena minta berkat. Umur berkat. Berkat ni luas. Umur barakah macam mana? Walaupun dia mati umur muda, baru 35 meninggal. 40 meninggal. Jadi maksud kita nampak macam amalan dia tu macam kan tak banyak kan sebab meninggal awal. Tapi dia cerdik. Dia banyak wakaf. Dia banyak buat benda-benda yang memang sampai dia mati pun tak habis. Tetap ikutnya. Dia minta dengan Allah, Ya Rab, kurniakan padaku guru dan Al-Quran untuk aku dapat sambung bacaan Quranku dalam kubur. Jadi kalau kita tengok ini, macam mana ni peliknya. Mati boleh baca Quran lagi kan dalam kubur. Kalau kita bersembang dengan yang jahil memang tak boleh bincang. Faham tak? Jadi kalau saya tengok itu yang jadi nanti susah. Jadi dalam kubur. Boleh tak? Dalam kubur tu nak sambung. Sebab tu cuba semak buku Qalbun Salim. Kita dah belajar Rafiza. Macam mana satu lelaki tengah solat. Orang belum balik nampak dia tengah solat. Sebab dia minta masa hidup dia nak solat. Boleh tak dia kabur hak dia yang lalai masa hidup kat dunia dulu. Quran masa tu daripada emas dan tentulah malaikat. Manusia makhluk macam kita ni dah tak boleh dah nak mengajar. Itulah hebatnya doa. Kehebatan dalam doa sampai itu. Di akhirat esok, dia dapat tengok wajah Allah. Salah satu jalan dia berdoa, Ya Rab, aku nak tengok wajahmu. Allah bagi tak doa? Allah dah makbul. Sebab tu kena betul lurus niat kita. Mesti benar di dalam mulut tu benar, tindakan juga benar. Ya Rab, kita nak apa lagi? Ya Rab, nak duduk dalam syurga bersama dengan besar nikmat. Dalam syurga Firdaus kita minta. Tengok cara kita macam mana. Mestilah kena jujur. Benar niat, doa tu benar. Betul-betul niat kita betul. Allah bagilah jumpa nanti. Tapi kalau kita pun tak minta, macam mana? Di akhirat esok Allah panggil ni golongan muqantarin. Orang yang sedang mengumpulkan harta. Mari duduk di sini. Kita dah belajar antara nak jadi orang muqantarin. Malam-malam, lepas sunat, lepas solat Isyak, baca ayat Quran 1000 ayat. Kita dah cuba tak? Kita dah cuba tak? Biar sekali kita dah cuba. Bila ilmu tentang tu sampai kat telinga kita, kita kena usaha untuk buat. Kita mohon dengan Allah. Lepas solat, Ya Rab, terima amal. Amalan aku busuk, kotor, rosak, Ya Rab. Tapi aku dan kau, Ya Rab. Tolong perbaiki. Nanti Allah baikilah. Hari ni Allah bagi kita baiki. Tak tengok cara doa kita macam mana. Doa kita kualiti ke? Bentuk doa ke? Bentuk permintaan? Kalau bentuk doa, pasti daripada hati. Hatinya hidup dan pasti proses taubat tu berjalan selalu. Nak doa kat mak ayah kita. Lagi doa apa lagi? Doa itulah 5 benda tu kena ada. Dalam hidup kita 5 tu doa di Arafah. Ada 5 tu lengkap. Semua amal sedekah senyum Allah terima. Seronok tak? Seronok. Sebab kita masuk syurga pun bukan sebab amalan kita.
Kita masuk syurga bukan sebab amalan kita, sebab dengan rahmat Allah. Jadi kita buat sebab apa? Sebab kita hamba. Senang je pegang konsep tu. Hari ni kalau terlepas tak boleh pergi Masjidil Haram, tak dapat solat kat sana contoh, tak ada nak kesal. Allah mencipta, merolah bagai-bagai jalan untuk kita nak dekat dengan Allah. Antara jalan yang paling besar sampai disebut penghulu ibadah ialah apa dia? Doa. Sebab tu doa tu penghulu ibadah. Boleh buat doa dalam bentuk doa dekat orang, orang tak tahu. Pahala besar. Doa mak ayah kita. Doa kat kita. Sebab ingat tengok macam mana Umar bin Abdul Aziz tengah ceramah. Orang semua suka kat dia. Dia tengah glamour, orang suka. Dia tiba-tiba dia stop. Dia berhenti. Dia tak mengajar dah. Dia berhenti, dia turun. Jadi semua sahabat dia, murid-murid tanya, kenapa Tuan Guru berhenti tengah-tengah ceramah, tengah sedap berhenti? Dia kata, tadi masa aku nak ceramah, aku memang niat aku bulat-bulat untuk cari reda Allah. Tapi bila aku duduk atas pentas, tiba-tiba aku rasa suasana lain. Terus dia berdoa. Dan kita pinjam doa dia hari ini. Doa dia, Ya Rab, aku mohon berlindung daripada kejahatan diriku sendiri. Kak Wan bagilah masa Melayu, senang. Boleh amal terus. Ni sekali nak apa Allahumma inni kan, nas'aluka nafsi, nak kena saya opening. Senang. Ya Allah, aku mohon berlindung daripada kejahatan diriku sendiri. Tak ada riak, boleh jadi riak. Tu orang hebat tu. Kita apa tak lagi. Dia rasa suasana lain. Terus dia berhenti dan baca doa tu. Ya Allah, aku berlindung daripada kejahatan diriku sendiri. Dan doa tu juga adalah wirid doa pagi dan petang. Semua senyap, boleh dengar jelas, boleh faham, sedih pun ada. Sedih. Jelas. Ustazah, terima kasih Ustazah. Dayang, sedih pun ada Dayang, sedih. Dan seronok dengan Ustazah cakap lagi. Bila kita duduk macam ni Kak Wan duduk dekat ni, siapa pun tak ada Kak Wan, surang je. Surang ni. Jadi ya Allah, ni malam ni besok. Ya? Kat bilik ke? Tak dekat surau. Wah, dekat surau. Hari ni Kak Wan dekat surau hotel. Kisahnya. Lambat lagi nak maghrib. Nanti Kak Wan pergi maghrib dekat masjid pun dekat. Besok Ustazah bertolak ke Madinah? Besok ke Madinah lepas solat Jumaat. Sampaikan salam kami semua kepada Rasulullah Ustazah. InsyaAllah. Jadi sebab sebab tu dalam doa kita, Ya Allah, temukanlah kami dengan junjungan besar Nabi Muhammad SAW dalam tidur dan mimpi. Dalam tidur dan mimpi kita juga. Jadi akhirat itu boleh jadi doa kita macam tu esok Nabi kenal kita. Sebab tu jangan putus asa doa. Jangan jahil dalam doa. Kita pun tak pernah belajar pun nak doa. Lagu mana nak meningkatkan kualiti doa. Kita pun jarang. Sebab kita rasa doa tu kita dah puas hati dah dengan doa kita. Bila hari ni kita belajar, Ya Allah, rupanya belum berdoa lagi kita. Nampak tak? Akhirnya doa kita banyak doa. Doa kat mana yang tak ada adab? Doa paksa Allah. Nampak tak? Ya Allah, bagilah suami sayang dekat aku je. Ada dia tu. Ya Allah, bagilah suami sayang kat aku je. Kalau kita belajar ada banyak doa kita ni masih lagi dalam kerangka yang kena perbaiki. Dalam kerangka yang kena diperbaiki. Ini mudah-mudahan walaupun sedikit masa hari ni, penganjur tanya tadi, nak tajuk apa kat Wan, tak tahu lah, okeylah doa lah. Mudah-mudahan kan, mudah-mudahan hari ni kita, Allah bagi kekuatan untuk berubah. Berubah. Kesian kat kita. Kesian kat kita. Boleh nak tanya tak? Kak Irmin, boleh tanya satu soalan? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, kita kan solat, kalau kita tak boleh nak baca bahasa Arab, kita kan macam baca bahasa Melayu kan. Tapi yang terdetik di hati tu, adakah Allah terima Ustazah? Kadang-kadang kita solat tak khusyuk kan? Terdetik macam-macam. Adakah Allah terus terima ataupun hanya sekadar niat je? Solat, dalam solat kita tu, apa detik kat mana? Detik dalam tengah solat, terdetik benda-benda luar lah. Ya, dalam hati kita. Maksudnya tak khusyuk lah solat kita. Ya, kita kadang-kadang kita terdetik kan, kadang doa kan daripada hati, tapi hati kita terdetik benda-benda yang tak elok. Jadi itulah nak baiki. Mudah-mudahan itulah nak kena buat riadah. Kalau sebut riadah tadi nak kena latihan.
Faham tak? Nak kena riadah diri, latihan macam orang pergi senaman. Nak riadah, buat riadah, latihan pergi kena latih. Ini salah satu antara step yang kita belajar ini, sebenarnya kita bila berlaku keadaan tu cepat fokus balik dalam solat kita. Selama mana pun Kak Wan jamin lah belum ada kita boleh khusyuk 100%. Jadi makna tu mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan dengan cara wuduk yang sempurna, fokus. Bila dia nak tergelincir cepat fokus balik. InsyaAllah. Kalau niat betul-betul kita nak berbaiki, Allah akan tolong kita. Jangan putus asa. Sangat kena hajat dengan Allah. Sampai bila? Jangan kecewa, jangan frus. Kena format semula hidup kita ni. Doa tu kena format balik. Sebab tu Kak Wan sebut, doa itu ialah kehidupan zana. Adalah gambaran kehidupan kita. Macam mana kehidupan kita ni? Macam itulah doa. Kalau kita pun tak tengok Asia isteri Fir'aun. Macam mana Asia isteri Fir'aun? Tengok macam mana doa dia. Ya Allah, binakan aku sebuah rumah istana di sisimu. Hebat tak? Hebat. Hebatlah maksudnya minta macam tu. Sebab tu bila kita tengok, kita baca kisah doa yang telah Nabi ajar pada para sahabat tu, kita boleh amal. Sebab tu dalam doa-doa yang Nabi ajar tu semua syarat sampai 1,5 muka. Puji je Allah. Lepas tu hujung baru bagian kita kat bawah. Sampai ada sahabat tanya, mana bagian saya? Asyik dia puji. Sebab puji itu saja adalah doa. Puji itu sajalah adalah doa. Ada orang yang puji Allah saja, puji Allah selawat Nabi saja, terlupa nak doa. Dah dapat dah semua. Dah dapat dah Allah lagi. Dia nak minta apa? Dia nak minta kaya. Ya Nisa? Ustazah, jadi kalau macam kesimpulannya, kalau macam kita cakap, doa ini adalah kehidupan dan kehidupan itu adalah doa. Maksudnya apa yang kita doa tu, sekiranya kita doa yang remeh-temeh, maksudnya kehidupan kita macam itulah Ustazah kan. Tapi kalau macam kita doa yang besar menuju akhirat, maknanya kehidupan kita sekarang tu berarah kepada akhirat. Betul ke saya faham macam tu Ustazah? Kalau Nisa doa yang memang point dia final dekat akhirat, maknanya Nisa sedang fokus kehidupan yang hakiki yang betul. Itulah cerdik. Jadi orang yang cerdik dia akan doa tentang memang matlamat dia, final dia nak pergi situ. Dunia ni kalau dia minta doa bagi gedung dia berjaya kan, betul, dia minta ini semua tinggal tak? Tinggal lah. Semua tinggal. Jadi nak apa yang kita nak minta? Dan juga kita nak tengok dalam doa kita, benda yang Allah jamin tak payah minta. Itu yang kita jadi pening. Benda yang Allah jamin kita minta. Dan nak minta, yang Allah suruh kita minta ni, itu yang nak minta supaya kekal dalam iman, dalam Islam. Nanti akan bertambah yakin sebab doa tadi akan bertambah yakin kita dengan Allah. Betul tak? Jadi kita dengan Allah semakin intim. Seronok doa. Tak tengok hasil dia berjaya ke belum. Nisa tak tengok lagi hasil dia. Tapi seronok nikmat berdoa tu sendiri. Itulah nikmat berdoa sebab tu beruzlah. Ambil sebahagian masa untuk kita duduk di tepi katil ke, ujung-ujung orang tak tengok. Duduk kita dengan Allah yang untuk nak mengadu domba dengan Allah. Nak cerita dekat Allah apa yang kita nak. Ustazah, ya, boleh tanya lagi satu soalan? Silakan. Kalau anak-anak kita ditimpa musibah, adakah itu kerana dosa-dosa kita dan doa kita tak dimakbulkan Allah? Okey, kalau tengok dalam Quran, apa yang berlaku disebabkan tangan-tangan kamu. Kan betul tak? Apa yang berlaku disebabkan tangan-tangan kamu. Maksudnya, apa-apa yang berlaku tu salah satu punca kita. Contohnya, musibah aksiden kemalangan. Memang takdir itu berlaku. Tak ada lesen bawa kereta, kan betul tak? Pernah tak berlaku kan? Tak ada lesen bawa kereta, terdedah tak pada kemalangan. Nak cerita yang kata berpunca daripada kita. Tapi jangan tengok. Jangan takdir tu Allah yang bagi, jangan tengok. Benda berlaku kemalangan, musibah tu jangan tengok kan tu. Itu jangan petikai. Itu memang ketetapan Allah dah tulis. Tapi tengok bab kita kat mana punca dia. Jadi kita lalai. Kita lalai. Sebab tu kita nak memperbaiki. Suzana, apa saja musibah timpa tu adalah semua Allah nak uji. Hidup ni musibah, nikmat, taat, bala,
Bala, taat, nikmat tu semua seiring. Semua orang lalui. Semua manusia kena lalui. Nikmat, taat, celaka. Nampak tak? Musibah, bala. Tu semua ada. Kurangnya Jadi, berdoa pada Allah Ustazah ya. Kurangnya kita berdoa pada Allah. kita sebenarnya kita kurang bergantung. Dia sebut doa kurang bergantung, kurang berhajat dengan Allah. Nampak tak? Jadi sebab tu selalu kita sebut, kita ni nak selamat, kita dah jadi gula Allah. Allah jaga semua. Nak sampai ke makam ma'rifatullah, jadi gula Allah, Allah jaga semua. Semua urusan Allah jaga. Kita hari ni berusaha untuk dekat dengan Allah. Untuk buat apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh, apa yang Allah larang, kita tinggal. InsyaAllah. Musibah memang Allah akan bagi. Itu perjalanan hidup. Cumanya untuk kita, cuba jauh elakkan daripada perkara-perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Nampak tak? Baik, terima kasih Ustazah. Dan kita nak ubah elak Suzana, jauhkan daripada perkara yang boleh mengundang kepada kemurkaan Allah. Sebab tu nak selamat selalulah buat benda-benda yang boleh mendatangkan rahmat Allah. Ya Allah, terima kasih Ustazah. Itulah. Sabar sikit lah. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dek. Ustazah, saya nak tanya. Zikir apa nama tu? Haji Rahim. Daripada mana? Abdul Rahim daripada Puncak Jalil, Bukit Jalil. Ya, silakan Tuan Haji. Saya nak tanya, zikir nafas ni, contoh, Allahu. Allah semasa kita tarik nafas ke masa Allah? Hu tu masa kita hembus nafas. Ataupun Allah tu masa hembus nafas ke? Atau macam antara sebaliknya? Satu. Yang kedua, saya ini kurang doa. Kurang berdoa. Tapi yang saya yang buat kebaikan tu saya segah pada Allah supaya Allah redha. Macam mana tu Ustazah? Okey. Soalan yang kedua. Dapat dengar. Saya dengar soalan yang kedua. Soalan yang pertama ni guru aja ke bila sebut Allah tarik nafas, lepas nafas semua tu? Tak tahulah, saya selalu buat saya buat seorang je. Saya tak minta guru ke apa benda. Allah sendiri. Saya lepas nafas. Ataupun Allah tarik nafas. Yang mana antara dua tu? Hu dulu ke Allah dulu ke? Nafas dulu ke? Turut. Hembus nafas dulu. Tengok keadaan macam mana antara dua tu. Sebenarnya Tuan Haji, apa saja yang Tuan Haji sebut, nak tarik nafas dulu ke nak lepas dulu, yang penting Tuan Haji selesa. Tidak terikat yang tu. Tidaklah terikat mesti nak tarik. Kena macam ni tak. Itu atas di sendiri. Yang penting bujur-bujur, dinikmat, sebut Allah tu dengan hati hidup, jalan. Kalau yang belajar torikat, nanti dia akan ajarlah macam mana tarik nafas, tarik belakang dan kiri. Yang betul tak Tuan Haji? Kalau orang belajar torikat. Ya. Okey, yang tu tak apa. Boleh belakang lah. Boleh belakang. Yang penting sebut Allah tu, maksudnya sebut Allah tu mesti tahu. Bila sebut Allah tu terkandung semua dalam tu. Terkandung apa? Allah tidak akan mudarat kalau Allah tak berkehendak. Nampak tak? Tidak akan bawa bencana kalau tak berkehendak. Itu maksudnya inti dia. Allah alif lam lam ha. Okey, yang kedua tadi Tuan Haji kata Tuan Haji ni ulang lagi sekali Tuan Haji yang kedua. Saya banyak tak doa. Contohlah saya tak berdoa. Tapi yang kebaikan yang saya buat tu contoh, semua saya minta Allah redha. Macam mana tu? Oh, tak doa. Jadi Tuan Haji ni bila buat kebaikan serah pada Allah lah. Untuk Allah redha kan. Supaya Allah terima lah. Serah je daripada Allah. Bila buat tu serah. Okey. Itu pun maksudnya baik. Tapi dalam ibadah kita nak lama baik. Setiap kali buat ibadah mesti kena ada rasa. Kena doa dekat Allah supaya Allah terima. Itu sifat kehambaan. Bila kita buat, Tuan Haji kata buat banyak kebaikan serah untuk Allah redha. Tapi setiap buat tu minta, ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Ya Allah terimalah amalan kena mohon. Itu menunjukkan bahawa pasti dalam amalan itu ada kekurangan. Itu kita bertawasul dengan amalan kita, dengan kekurangan diri kita. Itu di antara bentuk-bentuk doa yang kita kena buat. Kalau Tuan Haji kata Tuan Haji tak doa, kurang, cuma buat je salah. Tak salah pun buat. Tapi kena harap, kena ada dua sifat harap dan takut. Dalam hati ni ada tak harap dan takut? Takut Allah tak terima.
Macam Tuan Haji kata tadi, Tuan Haji harap Allah reda. Ya betul, kita semua harap itu. Tapi ada kemungkinan tak boleh ditolak amalan kita. Ada kemungkinan tak amalan tu ditolak. Jadi sebagai hamba, eloklah kita, ya Allah, diharap diterimalah amalan kami. Itu sebab kita hamba yang Tuan Haji. Dan kalau ditambah doa tu, Kak Wan, nampaknya amalan tu lebih murni, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih kawan dan teman. Ustazah, boleh kita tutup majlis ya? So, dah takut Ustazah nak pergi solat. Kak Wan nak pergi masjid dah. Kak Wan Okay. nak pergi masjid dah. Okey, semua okey. Saya Dayang, tutup majlis ya? Dayang dan semua boleh faham ya? Boleh, insyaAllah. Saya tutup majlis ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekejap, saya apa dulu Ustazah ya. Alhamdulillah ala kulli hal, syukran jazakallah khair, barakallahu fiqh. Al-Fadilah Ustazah atas perkongsian tentang tajuk malam ini, iaitu jangan pernah berhenti berdoa. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Berdoa juga merupakan sebuah cara terindah untuk kita menyampaikan isi hati kita kepada Ilahi. Setiap doa kita hendaklah kena datang daripada hati kita, kena puji Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa untuk keturunan kita juga, bukan cuma untuk diri kita sendiri. Semoga kita sentiasa beroleh keberkahan, rahmat, keredaan dan keampunan serta sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Didoakan semoga Allah mempermudahkan segala urusan ustazah di sana ya Ustazah, diberi keafiatan, dilimpahi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang luas dan berkah, dan semoga kembali ke tanah air dengan selamat insya-Allah. Syukran jazilan kepada tim pengurusan Gema Nur Iman dalam menganjurkan majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini. Jazakumullah khair kepada para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan syabas kepada para sahabat-sahabat syurga yang dirahmati Allah juga sekalian atas kesabaran, perhatian dan masa yang diluangkan sepanjang kuliah ini berlangsung pada malam ini. Semoga kita semua dilimpahi hidayah, rahmat, keberkatan dan keredaannya juga. Mohon izin Ustazah untuk saya membuat tambahan bagi program esok. Okey. Esok kita akan dimulai dengan kuliah subuh pada pukul 6.45 pagi bersama dengan Ustaz Zaidi Edward, iaitu dengan bacaan surah Al-Kahfi, Yasin, Tazkirah dan doa. Diikuti dengan 8.45 pagi itu dengan kuliah duha bersama dengan Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil, iaitu dengan kitab Ziarah ke Alam Barzakh. Pada pukul 5.15 petang kuliah asar bersama dengan Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamar Zaman, iaitu dengan kitab Hadis Qudsi. Diikuti dengan kuliah maghrib pada pukul 8 malam bersama dengan Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh dengan pengajian Tahsin Al-Quran. Pada pukul 9 malam Ustazah Humair dengan talaqi GNI, yang mana link akan diberikan kepada yang ingin masuk. Dan pada pukul 9.15 malam kuliah Isya, itu bersama dengan Al-Fadil Meja Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad dengan bacaan surah-surah pilihan, tadabbur dan tajwid Al-Quran. Sebelum kita akhir majlis kita pada malam ini, saya mohon maaf lahir batin jika ada kesilapan terkasar bahasa, tersalah bicara dan sebarang kekurangan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang baik itu datangnya daripada diri saya sendiri. Kita tangguhkan kuliah kita pada malam ini dengan menjemput Al-Fadilah Ustazah Wanjah untuk memimpin tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Oleh sebelum itu, akhiri dengan kalam mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustazah. Auzubillahi Ustazah baca doa dulu Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan, ya Karim, kami mohon, ya Allah, jadikanlah segala doa-doa kami, doa yang diterima, doa yang tidak ditolak, ya Rabb. Kami mohon kepadamu, tolong perbaikilah ibadah doa kami. Jadikanlah doa kami merupakan doa yang boleh terbuka hingga ke langit, ya Allah, yang akan diaminkan oleh para malaikat, ya Allah. Kami juga mohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah orang-orang yang terlibat dalam majlis ilmu ini, orang-orang yang telah dirahmati. Dan jadikanlah kami semua orang-orang yang warasikhuna fil ilm. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu was-solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Yang baik daripada Allah, yang lemah pasti kawan, minta ampun, minta maaf semua. Terkasar bahasa, tersilap bicara. Yang baik daripada Allah, yang lemah kawan, saya tutup dengan lafaz yang mulia. Salam daripada Mekah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Keberkatan. Assalamualaikum semua. Nanti kita try daripada Madinah, insyaAllah. Maaf saya batin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Alhamdulillah, terima kasih Ustazah admin. Terima kasih Ustazah. Mana tanya ada recording ke admin? Ada, oh ya, ada recording. Ada ya. Ada. Alhamdulillah boleh dengar.